Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada anda semua yang masih kekal bersama kami pastinya di TV3. Okey, hari ini alhamdulillah dapat kita bersiaran sekali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang sungguh mulia. Pada hari ini dah diharapkan anda semua berada dalam keadaan baik, sihat dan keadaan yang ceria, positif ya. Mungkin ada pagi tadi yang mungkin ada berlaku macam sedikit macam pergaduhan ke ataupun ada macam benda-benda yang tak elok ke. Positifkan diri anda, tarik nafas dalam, hembuskan, insya-Allah lah. Sepanjang hari ini kita akan berada dalam keadaan baik sahaja, insya-Allah. Itu rutin awak lah setiap pagi. Kalau misalnya kata ada benda-benda yang tak elok lah berlaku kan, tarik nafas dalam, lepas tu hembuskan. Itu bagus supaya kita nak kekalkan ketenangan kita di pagi hari, khususnya hari Jumaat kan, penghulu segala hari. Hari ini 22 Januari 2020 bersamaan dengan 9 Jamadah Akhir 1442 Hijrah. Semoga anda keadaan yang sihat, bersemangat pagi ini dan tentunya hari ini sebenarnya kita akan berbincang sedikit sebanyak berkenaan lah satu trend ni kan. Semakin lama kita dalam pandemik ini, semakin ramai pula yang terjebak untuk berkongsi berkenaan berita-berita palsu. Jadi kita minta satu tanya-tanya yang sangat besar. Kenapa ramai yang mengejar sensasi itu, Afan? Itulah dia. Ramai yang nak jadi orang yang pertama lah sebenarnya. Kadang-kadang mereka ni mendapat informasi melalui pelbagai cara lah. Antaranya sekarang ni kita kan ada group WhatsApp. Jadi group WhatsApp tu senang saja kita boleh forward dan sebagainya. Lepas tu kalau tengok dekat Facebook pun sama juga. Tapi apa yang merisaukan kita, membimbangkan kita, mereka ini menghantarkan ataupun berkongsi berita ini adalah mereka tahu sahih ataupun tidak. Kebanyakan daripada perkara itu sebenarnya yang mana mungkin dah share terlalu banyak tu, kadang yang benda yang tak sahih tu, kadang benda tu mencetuskan satu perkara yang tidak enak ataupun tidak senang lah di kalangan kita yang membacanya. Contohnya sekarang ini kita dilanda COVID-19. Sekarang ini yang menjadi tular sekarang ini ada yang menjual kit ujian pantas pengesanan COVID-19 tu. Itu yang paling takut tu sekarang. Kita tak nak cetuskan panik itu satu. Boleh kongsi satu kajian di seluruh dunia, dekat 800 kematian di seluruh dunia hanya disebabkan berita palsu COVID-19. Antara salah satunya seorang lelaki di Amerika Syarikat meninggal dunia disebabkan dipercaya dengan berita palsu ni bulat-bulat untuk minum pencuci tangki air. Kerana dipercaya yang itu boleh mengubat COVID-19 ataupun menghalang COVID-19. Jadi anda boleh bayangkan bagi mereka yang mungkin tak celik IT ataupun tak tech savvy orang kata, mereka ni mudah mempercayai. Jadi adakah persoalannya, adakah kita akan bertanggungjawab sekiranya kita berkongsi fakta-fakta ini yang menyebabkan satu kesusahan ataupun kematian orang lain? Itu paling mudah lah kan. Betul. Persoalannya adakah kita akan bertanggungjawab kalau kita tekan share tu, adakah kita akan 100% cakap okey, saya yang salah, saya bertanggungjawab. Itu kita tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang bila benda ini kita dah ditentukan tidak sahih, yang mana menghantar jadi orang pertama tu, apabila polis dah pun menyiasat, mereka dah lah mula macam melepas tangan dan sebagainya. Kata ini bukan sumber daripada saya kan. Tapi tahukah anda bahawa kalau anda ni berkongsi berita tidak benar ini ianya menjadi satu kesalahan. Contohnya kalau sekarang ini kita ni ada buat iklan berkaitan dengan kit ujian pantas pengesanan COVID-19 ini. Andai kata kalau kita ni bersalah, kita ni menyiarkan iklan tanpa kelulusan daripada lembaga iklan ubat, anda bakal didenda RM3,000 dan bakal dikenakan penjara selama 1 tahun ataupun kedua-duanya. Kita ingat senang, kita share, kita kongsi, tapi tanpa kita memikirkan di kemudian hari itu. Bila benda ini dah berlaku di persekitaran kita ataupun saudara mara kita yang kena ke, kawan kita terdekat ke kena, baru kita rasa macam takut. Tapi selagi mana mungkin tidak berlaku penangkapan ke apa dan sebagainya, tidak berada di sekeliling kita rasa macam tak apalah, share lah. Nah, jadi the best tau sebenarnya kalau artikel kita tu, kita create benda yang tak betul tu, bila share beribu-ribu, kita rasa seronok. Kan? Itu satu perasaan yang mungkin kita tidak boleh hadapilah untuk waktu sekarang ini. Jangan kita sensasikan benda yang tak patutnya kita lakukan lah, kerana ini sesuatu tempoh yang memang dah mencabar untuk kita. Apakah yang kita cuba untuk lakukan untuk mendatangkan panik dan sebagainya. Kita kalau boleh nak kongsikan juga hari ini bermula 22 Januari ini, antara beberapa negeri yang akan mula PKP juga adalah di negeri Perlis, Kedah, Perak, Pahang dan Terengganu, juga Negeri Sembilan. Dan kita akan seiringkan dalam negeri yang telah pun melalui PKP sebelum ini, termasuklah Selangor, Melaka, wilayah Persekutuan dan sebagainya, dan akan dilanjutkan sehingga 4 Februari ini. Jadi setiap negeri ini boleh dikatakan kebanyakanlah negeri di Semenanjung ini dikenakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, untuk memastikan kita boleh membendung penularan wabak ini. Betul, ianya telah pun diseragamkan. Jadi senanglah untuk waktu sekarang ini. Jadi tak adalah lepas ni mungkin tanya negeri you all kena PKP ke tak dan sebagainya. Okey, tapi ada yang macam tu. Ada yang macam berbanding pula. Berbanding dan sebagainya kan. Tapi sekarang ini telah pun diseragamkan. Jadi kita lanjutkan sehingga 4 Februari nanti, dan apa yang menggembirakan
dekat kita, inilah dia. Kerajaan telah pun bersetuju untuk melanjutkan operasi kedai makan sehingga jam 10 malam. Tapi masih lagi tak boleh makan tau. Jangan ingat lanjut pukul 10 kita dah boleh makan. Kat situ tak boleh lah. Kan? Dibungkus boleh dan perkhidmatan penghantaran makanan pun boleh sehingga pukul 10. Pukul 10 itu adalah maksimum. Jadi semoga ini memberikan sedikit kemudahan lah bagi mereka yang bekerja lambat dan sebagainya. Ini mungkin satu perkara yang untuk menyantuni kita semua yang bekerja dan sebagainya. Baik, kita saja di sini di meja ini, kita juga bersama dengan rakan kita yang lama tak jumpa. Ya ke? Minggu lepas bukan baru kita bertiga. Lama lah, dekat seminggu tu lama lah. Okey, Waalaikumsalam. Fazli dan juga Sofia, terima kasih. Dan kepada anda yang baru saja menonton bersama dengan kami, ingin saya bawakan kepada anda ini perkembangan dari hari ke hari berkaitan dengan kes COVID-19 dan mungkin bukan satu perkara yang baru kerana setiap hari, saban hari juga diumumkan berkenaan dengan 4 angka kes yang melanda dan semalam masih lagi kekal dengan 4 angka menjadi 3,170 kes yang baru. Boleh kita tonton kepada anda sebentar saja lagi dan pastinya ini sedikit membimbangkan kerana kalau boleh kita katakan bahawa kes ini memang dijangka, memang ada andaian bahawa kes akan terus melonjak ke 4 angka, tidak dinafikan sekiranya kes boleh juga melonjak sehingga ke angka 7 atau 8,000, tapi boleh kita saksikan yang sangat membimbangkan juga, kita telah mencecah 41,755 kes yang masih aktif dengan nilai kes yang berada di sekitar ICU 260 kes dan ini taburan kes baharu semalam 3,170 dan jumlah keseluruhan kes adalah 172,000 membabitkan kesemua negeri di Malaysia pada ketika ini memang tidak ketinggalan dan kes kematian baharu semalam juga membabitkan 12 kematian dan kesemuanya adalah warga negara yang menjadikan jumlah keseluruhan kepada 642 kematian setakat ini. 16 kluster baru dilaporkan semalam dengan perinciannya telah pun diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini antaranya adalah kluster Jalan Terolak, Kota Muhibah dan juga yang lain-lain di Johor, Terengganu, Sabah, Selangor juga mencatatkan kes ataupun kluster yang baharu dan pastinya daripada 16 tersebut kebanyakannya adalah membabitkan kluster di tempat kerja dan juga penyebaran di kalangan komuniti kita dan ada juga yang membabitkan kluster membabitkan kumpulan yang berisiko. Mungkin ramai yang berkatakan berkenaan dengan statistik ini, kita telah mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan memasuki hari yang ke-10 pada hari ini. Ada juga beberapa negeri yang akan memulakan PKP secara sepenuhnya pada hari ini. Dan ini adalah taburan yang dijangkakan ataupun yang diberikan sebelum PKP dikuatkuasakan. Jadi kalau kita ingin melihat kepada keberkesanan PKP yang telah berlangsung selama 10 hari ini, kita dijangka, ini menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, dijangka akan melihat pengurangan ataupun pengawalan kes yang lebih ketara bermula daripada minggu hadapan. Jadi kita menjangkakan kes-kes begini kerana ianya telah pun tersebar di kalangan komuniti dan yang penting bagi kita semua adalah untuk terus kekal berada di rumah, tidak perlu keluar ataupun kita yang paling penting bagi saya adalah kita semua ada urusan masing-masing tapi elak daripada berada di tempat yang sesak dengan orang ramai. Okey, itu mungkin sedikit perkembangan pada hari ini akan kita bawakan dari masa ke semasa berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan, terutama yang membabitkan penyebaran berita palsu dan juga kesihatan dan keselamatan kita. Segalanya di Malaysia hari ini selepas ini. CAPP adalah pendekatan pembudayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A. Amalkan tingkah laku baik bagi menyelamatkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. P. Patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang.
Kita perlu sedar ya, COVID-19 ni masih lagi berada di persekitaran kita. Lebih 40,000 sebenarnya kes aktif. Daripada 16 kluster baru, Sofia, yang telah pun dijalankan, yang telah pun disaring semalam ya. 11 daripadanya merupakan kluster daripada tempat kerja. Itu yang kita risaukan sebab memang kita tak boleh. Ini antara yang mana mungkin ramai yang tak tahu dilema ataupun ialah macam mana. Mereka ni memang tak boleh makan di kedaian. Jadi mereka ni tapau, mereka dibungkus bawa balik ke pejabat. Dekat pejabat tu, dekat pantry tu, masing-masing dekat-dekat tau makan kan. Dan saya rasa ianya sikit sebanyak menyumbanglah kepada berlakunya kes penularan kluster di tempat kerja itu. Sebab itulah kita kena ada melihat pergerakan menjadikan beberapa negeri ini sebagai negeri yang diwartakan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan dan perinciannya di Berita Harian. Di Berita Harian telah pun kami kongsikan di awalnya tadi berkaitan dengan PKP 7 negeri yang telah pun disambung sehingga 4 Februari. Operasi restoran seperti mana yang kita katakan tadi juga dilanjutkan sehingga jam 10 malam ya. PKP di Pulau Pinang, Selangor, Melaka, Johor, Kelantan, Sabah dan wilayah Persekutuan KL, Putrajaya dan Labuan yang sepatutnya berakhir 26 Januari ini disambung sehingga 4 Februari. Keputusan itu dibuat selepas penilaian risiko dalam tempoh 14 hari lalu mendapati kes positif semakin meningkat. Pelaksanaan PKP di Kedah, Perlis, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu mula berkuat kuasa tengah malam tadi ya, 12:01 tengah malam tadi, dan kerajaan juga bersetuju untuk melanjutkan waktu operasi restoran, kedai gerai makan, penjaja tepi jalan, medan selera sehingga jam 10 malam bermula pada hari ini. Perinciannya di muka surat 8 berkaitan dengan PKP yang telah pun disambung dan juga masuk operasi untuk kedai makan yang telah pun dilanjutkan sehingga jam 10 malam ini, dan segala putranya anda boleh baca di sini ya. Kedai makan yang mana saya katakan tadi dibuka sehingga jam 10 malam, PKP disambung ya sehingga 4 Februari. Ianya dibuat kerana keputusan berdasarkan penilaian risiko dan wujud trend peningkatan kes positif harian. Dan sebelum ini kita merasakan bahawa negeri Perlis berada dalam keadaan zon hijau. Saya masih ingat lagi, negeri Perlis ni berminggu-minggu lamanya kosong kan, tapi akhirnya ianya mungkinlah sedikit sebanyak berpunca daripada pergerakan mereka ni yang ingin ke Langkawi kan. Jadi mereka singgah ke Kuala Perlis. Mungkin disebab itulah antara salah satu punca lah penyebaran kes positif di Perlis itu. Ya, yang paling penting kita turunkan kadar R0 ataupun paling mudah difahami adalah 4 digit tu kita kurang kita insya-Allah lah kita dapat untuk melandaikan sekiranya kita semua patuh dengan PKP ini. Baik, kita teruskan perkongsian di NST. Ini berkenaan dengan pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46. Pastinya suatu sejarah yang dilakar di negara Amerika Syarikat. Dikatakan di halaman utama NST, Biden moves quickly to dismantle Trump's policies. Dan di halaman ke-19, democracy has prevailed. Dikatakan di sini, Joe Biden dikatakan mengambil langkah yang paling pantas sekali untuk menukar pelbagai polisi di bawah tampuk pemerintahan Trump yang sebelum ini dikatakan sebagai memecah belahkan antara rakyat dan juga hubungan dengan negara di seluruh dunia. Dan terdapat ini dikongsikan, Biden also halted the US exit from the World Health Organization, stopped construction of Trump's cherished wall on the Mexican border and rescinded a ban on visitors from several Muslim majority nations. Ini dikatakan di sini ini antara yang boleh diraikan ya. Joe Biden telah pun menghentikan Amerika Syarikat daripada keluar daripada WHO sendiri dan menghentikan pembinaan sempadan tembok di antara Amerika Syarikat dan Mexico. Dan bukan itu saja, menarik balik larangan pelawat daripada negara Islam untuk memasuki Amerika Syarikat. Ini antara yang boleh dikatakan polisi-polisi yang memberikan tanda-tanya yang sangat besar bertahun-tahun ini dan Joe Biden mengambil langkah untuk memastikan kesinambungan demokrasi di antara beberapa negara. Itu di halaman yang ke-19. Dan bukan itu saja, di halaman yang ke-21, seperti disebutkan, Amerika Syarikat menarik semula keputusan untuk keluar daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO dan memuji sebenarnya usaha WHO dalam membendung COVID-19, memberikan direction ataupun langkah yang betul bagi seluruh negara di seluruh dunia lah untuk menghadapi pandemik pada ketika ini. Jadi itu antara langkah yang diraikan oleh rakyat-rakyat di Amerika Syarikat. Itu di halaman 19, 20 dan 21 New Straits Times. Ya, dan kita sedar juga bahawa ketika era Donald Trump sebenarnya mengamalkan pendekatan konfliktual. Maksudnya di situ mereka ataupun Donald Trump ni tidak memberikan kerjasama kepada negara-negara yang terlibat ya dalam urusan ekonomi dan sebagainya. Dan diharapkan dengan pelantikan Joe Biden ini dapat mengukuhkan lagi lah hubungan antara negara-negara luar, khususnya negara China, Rusia dan sebagainya. Baik, itu dia di NST. Di
Metro, ini satu perkongsian menarik untuk kita kongsikan. Sangat menarik. Salah satu daripada perkara yang mungkin kita tidak sedar selama ini, ya, di sebalik mungkin kegarangan Polis Diraja Malaysia kan menguatkuasakan undang-undang lah. Kita rasa macam takut dengan polis tegas kan. lah. Sebab apa? Sebab takut lah. Okey, contoh kalau ada kecurian dan sebagainya, kan, kita takut lah kan, kena tangkap dan sebagainya. Tapi ini yang menarik untuk kita kongsikan. Di halaman utamanya, polis bantu wanita kesempitan wang, tabik buat tuan, ya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nek Izani Muhammad Faizal mempamerkan nilai kemanusiaan yang tinggi apabila bukan sahaja tidak menangkap dan mendakwa seorang wanita yang mencuri makanan dan ubat demam untuk anaknya di sebuah pasaraya, sebaliknya turut membantu menyumbangkan makanan dan barangan keperluan lain kepada ibu 3 anak itu. Dan tindakan terpuji pegawai polis berkenaan dibuat selepas mengambil kira kesempitan hidup keluarga wanita itu yang terkesan akibat PKP yang menyebabkan pendapatan suaminya terjejas. Itu dia, ada ihsan dalam hati, yang mana macam saya cakap tadi lah, sebenarnya kadang-kadang berlaku juga, Sofia, sebelum ini perkara-perkara sebegini rupa. Kita tidak tahu, ya, ada di antara kita ni yang sanggup mencuri dan sebagainya. Kita tak tahu kenapa agaknya mereka ini mencuri. Tetapi apabila kita dah suas lidik, kita dah siasat, rupa-rupanya dia mencuri disebabkan kesempitan wang sebab nak bagi anaknya susu dan sebagainya. Rasa macam sedih lah, kan? Kadang-kadang mereka ni mengambil pendekatan untuk mencuri, untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka itu. Dan kalau boleh itu kita kena fikirkanlah dalam saat kita PKP ni, pandemik ini sebenarnya ramai terkesan. Dan kalau boleh itu kita lihat keadaan sekeliling kita lah. Khususnya jiran-jiran kita. Kita tak tahu, kadang-kadang jiran itu kita lihat saja wajahnya mungkin ceria, tidak ada apa-apa. Tapi kalau boleh kita selidiklah, cukup tak makan, kalau ada anak kecil tu cukup tak susu dan sebagainya, pampers dan sebagainya, kan? Itu yang kita harus fikirkan, keselamatan dan juga untuk kita memikirkan pendapatan orang lain di samping kita punya pendapatan sendirilah. Saya memang memujilah tindakan Tuan Nek Izani. Memang saya pernah bekerjasama dengan beliau beberapa kali. Tuan memang, Tuan Nek Izani tu mempunyai pendekatan yang untuk menyantuni orang ramai, bukan sahaja sekadar menghukum, tetapi mencari penyelesaian dalam cara yang paling lembut dan mudah untuk menyentuh hati. Kalau kita sentuh hati, lagi mudah untuk kita berubah, kan, daripada kita menggunakan kekerasan saja. Baik, kita banyak lagi pengisian di Malaysia hari ini. Seterusnya kita bersama dengan Hanif Miswan untuk perkongsian penipuan jualan vaksin COVID-19 yang makin berleluasa dalam talian. Bersama dengan Hanif. Silakan, Terima kasih Fazli dan juga Sofia sekali lagi. Okey, kita nak teruskan. Ini mungkin satu perkongsian yang sangat relevan dalam memberikan peringatan kepada kita semua agar sebenarnya kita perlu mendapatkan satu saluran dan sumber yang betul dalam mendapatkan maklumat, terutamanya dalam mendepani pandemik COVID-19 ini. Untuk itu, kita ingin berbicara berkenaan dengan penipuan jualan vaksin COVID-19 dalam talian. Ini termasuklah vaksin dan juga kit pengesanan virus COVID-19 ini. Untuk itu, berada bersama dengan saya secara panggilan video call adalah Dr. Nur Azizah Abdul Ghani, Ketua Penolong Pengarahkanan UF54, Ketua Seksyen Biologik, Pusat Penilaian Produk dan Kosmetik Bahagian Regulatory Farmasi Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk warga NHI dan rakyat kita semua. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Doktor sihat, ya? Sihat, Alhamdulillah. Ya, Doktor, kita faham dengan kesibukan warga Kementerian Kesihatan Malaysia pada ketika ini. Tapi ini juga satu isu yang pastinya sangat membimbangkan dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih disebarkan, dikongsikan. Dan sekarang ni ada pula penjualan dalam talian berkenaan dengan vaksin. Kita tahu negara kita masih lagi belum memulakan vaksin ini, belum lagi menerima, masih lagi dalam proses yang amat padat dan juga kritikal ini. Bagaimana sebenarnya situasi terkini pihak KKM dalam mendepani isu penipuan jualan vaksin dalam talian ini, Doktor? Silakan. Sebenarnya isu vaksin tiruan ini sangat seriuslah pada pandangan KKM sebab memang misi KKM adalah kesihatan berkualiti. Jadi dalam mengawal aktiviti berkaitan vaksin tiruan ini, KKM merujuk kepada dua peraturan akta utamalah, iaitu Akta Jualan Dadah 1952 dan juga Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1954. Jadi dalam akta ini ada menjelaskan bahawa setiap vaksin yang dipasarkan di Malaysia perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Jadi dengan berdaftar dengan pihak kawalan dadah, kami di bahagian regulatory farmasi negara akan sebagai sekretariat pada PBKD adalah pihak berkuasa kawalan dadah, yang saya singkatkan, memang akan menilai vaksin-vaksin ini untuk memastikan
bahawa vaksin ini menepati piawai kualiti, keselamatan dan juga efikasi. Jadi kita akan bentangkan dalam pada ahli mesyuarat PPKD dan ahli PPKD hanya akan meluluskan produk yang mereka yakin dengan kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk. Jadi kita mengedar, memiliki, menjual vaksin tiruan itu adalah kesalahan kalau berdasarkan akta yang saya sebut tadilah. Jadi sesiapa yang melakukan perkara ini boleh didenda untuk kali pertama RM25,000 ataupun penjara 3 tahun. Kalau kesalahan kedua atau berikutnya akan ditingkatkan kepada RM5,000 atau penjara 5 tahun. Dan bagi syarikat, jika dia membuat kesalahan ini, akan didenda sehingga RM50 untuk kesalahan pertama dan ditingkatkan kepada RM100,000 untuk kesalahan berikutnya. Jadi dalam menangani isu vaksin tiruan ini, pelbagai usaha dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Antaranya ialah pemeriksaan premis dan pintu masuk negara, pemonitoran jualan online dan kempen kesedaran. Dan aktiviti ini dijalankan dari semasa ke semasa dan kami tidak keseorangan lah. Usaha-usaha ini juga melibatkan kerjasama pelbagai pihak seperti kuasa farmasi, Jabatan Kastam Diraja, Polis Diraja Malaysia, Badan Bukan Kerajaan, Persatuan-persatuan dan sebagainya lah apa yang kita bercapai. Dan in term of pemegang pendaftaran itu sendiri, dia yang memegang lesen pendaftaran sendiri ada tanggungjawab juga, di mana mereka perlu memastikan bahawa vaksin yang masuk ke Malaysia ni melalui proses untuk memastikan berkualiti, diperiksa. Proses dipanggil activity lot release. Jadi hanya yang lulus ujian activity lot release sahaja akan dikeluarkan sijil lot release dan boleh diedarkan di pasaran Malaysia. Jadi Kementerian Kesihatan juga mengingatkan hospital dan klinik kesihatan yang membeli stok bekalan vaksin ini membeli dari pembekal-pembekal yang berlesen sahaja dan tidak terpedayalah dengan iklan-iklan atau tawaran-tawaran yang murah daripada pembekal-pembekal yang kita consider haram lah. Itu sahaja komen saya. Ya, di mana ada peluang mungkin di situ akan mereka ambil kesempatan. Doktor, pihak KKM ada membuat pemantauan pada ketika ini dengan modus operandi mereka yang cuba untuk memperdaya rakyat terutamanya, sebab kita faham dengan ketakutan dan juga sifat waspada orang ramai. Pantang ada jalan penyelesaian, mungkin bagi mereka ini satu alternatif. Adakah pemantauan dilakukan dalam memastikan bahawa perkara ini dapat dicegah terlebih dahulu? Ya, betul. Ialah zaman sekarang pandemik COVID, semua orang mengejar vaksin COVID. Kalau ada ubat COVID pun kadang air pun kalau dia kata ubat COVID, itulah yang cerita tadi kan, boleh minum. Kan kalau walaupun disinfektan kan. Jadi memang bahagian penguasa farmasi memang sangat prihatin lah. Mereka memonitor juga melalui sistem online, pergi memeriksa premis, itulah antara Doktor, mungkin boleh melihat pada tahap kesedaran orang ramai, sebab saya menjalankan sedikit kajian di media sosial, sebab kita melihat pada dalam talian di media sosial Twitter, Facebook, Instagram dan juga mungkin agak sedikit berbeza penilaiannya. Okey, daripada sedikit kajian saya lakukan dalam jangka masa yang pendek saja semalam, 93% mengatakan bahawa mereka tidak akan membeli vaksin secara dalam talian ini, dan mungkin sedikit mengejutkanlah, ada juga 7% yang mengatakan mereka akan membeli sahaja vaksin ini dalam talian. Dan ini mungkin agak sedikit membimbangkan dengan mentaliti yang ada. Bagaimana sebenarnya pihak KKM bercadang untuk memberikan penerangan, informasi yang tepat kepada orang ramai bahawa sebenarnya vaksin hanya daripada pihak KKM yang telah pun melalui proses saringan yang sangat ketat ini, dan kita perlu bersabar dan menunggu bersama-sama. Selain daripada mereka ini mengambil inisiatif sendiri untuk membeli daripada pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini, Doktor. Okey, dari segi kami memang kami ada membuat juga kesedaran pada produk pendaftar ni. Kita ada duta pun untuk memperkenalkan produk pendaftar lah. Jadi di sini saya ambil kesempatan lah untuk rakyat Malaysia supaya tahu macam mana nak kenal pasti sesuatu vaksin itu sahih. Saya sebut tadi, vaksin yang masuk ke Malaysia yang boleh didapati di pasaran perlu didaftarkan. Jadi bila PPKD membenarkan, meluluskan pendaftaran, satu nombor yang unik lah, dimulakan dengan kalau ambil produk apa-apa pun, kalau tengok MAL number. MAL ada number, itu ada number yang khas unik diberi kepada setiap produk. Jadi
pengguna boleh tengok nombor ni. Kemudian untuk memastikan betul atau tidak nombor adalah produk tertulis, boleh menyemak dalam produk status. Ni adalah satu aplikasi yang boleh di-download pun di Google Play. Kalau cari memang ada NPRA product status, boleh download dan semak. Dan juga kalau tak nak download app, boleh juga pergi ke laman web NPRA, www.npra.gov.my. Di mana kalau kita semak, kalau kita cari je apa dalam ni, kita boleh cari melalui siapa pemegang lesen dia, apa bahan aktif, apa penilang, label. Jadi katalah kita tengok ada nombor, boleh kita type nombor tu dan tengok sama ada betul information. Kalau information lain sikit memang dah sah tiruan. Kata label ayat hampir sama tapi ada sedikit lain ataupun label tu pudar sedikit, memang itu adalah produk tiruan lah. Di samping itu, kalau biasa ini para doktor lah, dia orang kan selalu beli vaksin. So untuk memastikan vaksin itu vaksin yang telah melalui lot release yang saya sebut tadi, mereka boleh pergi ke laman web kami juga, pergi dengan dekat tab consumer. Kat situ memang ada satu tab lagi yang menunjukkan CG lot release. So dalam CG lot release ini akan dinyatakan yang mana telah diriluskan oleh NPRA KKM lah. Dan dalam CG lot release akan tulis patch apa, patch tu kelompok-kelompok dan juga pengilang. Jadi boleh semak sama ada keselarasan dengan tu. Kalau tak selaras, maknanya vaksin tiruan lah. Itu sahajalah yang saya boleh nasihatkan rakyat Malaysia. Maknanya banyak cara sebenarnya untuk mengenal pasti perkara atau benda yang tiruan ini berbanding dengan yang asli yang akan diedarkan nanti. Okey doktor, mungkin saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan kit ujian untuk pengesanan COVID-19 ini. Ini juga semakin berleluasa. Ada juga kes yang telah pun menjadikan perkara COVID-19 ini semakin memudaratkan dengan penjualan kit tiruan secara dalam talian ini yang kononnya boleh dilakukan sendiri oleh ahli keluarga kepada ahli keluarga yang lain. Apa kemudaratannya, doktor, sekiranya kita percaya kepada perkara ini? Okey, pertama saya nak beritahulah kit tiruan. Kit ni ada dia ada dua autoriti yang mungkin mengawal kit tiruan. Ada yang dikawal oleh kami NPRA kalau ia melibatkan biasanya bila kita melibatkan satu tindakan fisiologi lah. Kalau sekadar fizikal je memang bawah medical medical device authority, pihak berkuasa peranti perubatan. Jadi saya bercakap dari segi NPRA lah. Jadi kalau kelemahannya kalau menggunakan kit tiruan tu, kita takut salah result lah. Kita positif ditulis negatif. So kalau atau kita negatif ditulis positif. So itu memberi impact kepada kualiti hidup kita lah. Itulah pada umumnya macam itulah. Okay. Jadi doktor, bagaimana sebenarnya untuk kita mendepani pemikiran orang ramai dalam menghadapi perkara ini? Sebab mungkin seperti yang dikatakan tadi, mentaliti orang takut dengan perkara ini ataupun mereka ingin cepat dalam buat keputusan. Kita faham dengan bebanan tugas pihak frontliners kita juga semakin banyak kes pada hari ini. Untuk menasihatkan orang ramai dalam berhadapan dengan satu lagi serangan yang berbahaya dalam talian ini, doktor? Okey. So itulah macam saya kata, rakyat Malaysia masih yakin bahawa produk vaksin yang berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan daerah itu adalah yang kita sahih dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Proses penilaian daripada NPRA membentang kepada PDKD bukan mudahlah. Kita memang sangat detail lah. Itulah sebabnya kita mengambil masa agak lama untuk mendaftarkan suatu produk. Jadi kalau kita perlu yakin bahawa jika tidak didaftarkan, mana produk itu adalah tiruan. Kalau tiruan, komplikasinya adalah vaksin itu mungkin tak berkesan. Sebab ada kes di mana sebenarnya diklaim sebagai vaksin tapi isi kandungannya sebenarnya air. Akan paracetamol. Memang ada kes sebegitulah. Dan jika disuntik maknanya ia tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan imuniti dan tidak memberi perlindungan kepada diri sendiri. Jadi kita banyak membuang duit lah. Sebenarnya harga bukan murah lah kan. Betul. Jadi yang lagi bahaya, kemungkinan vaksin tiruan tu mengandungi bahan yang lebih berbahaya. Boleh menyebabkan kematian. Memang ada kes dilakukan. Ini kita sekadar bercakap lah ya. Betul. Dan kadang-kadang ada juga vaksin tu mengandung vaksin ni antigen. Antigen ni sebenarnya satu benda asing, bahan aktif dalam vaksin tu. Bila disuntik akan membantu merangsang sistem ketahanan badan dan melawan jangkitan kuman atau virus. Memang vaksin. Tapi kita tak sahih sama ada keselamatan
dan keberkesanan itu telah diuji. Mungkin Betul. sekadar fasa pertama. Fasa pertama itu sahaja untuk melihat keselamatan je. Fasa kedua clinical trial ni sebenarnya untuk melihat dalam kelompok kecil. Dan fasa ketiga tu yang kelompok yang lebih besar, itu yang kita biasanya kalau dah melepasi fasa ini kita baru boleh benar diluluskan lah. Boleh yakin klaim yang diberilah. Okey. Baik doktor. Sampai itu kita juga tak pasti dari segi kualiti sama ada dihilangkan untuk awal ditetapkan, sama ada proses penghilangan itu dikawal supaya hasil akhir itu konsisten. Mungkin yang A hasil pertama okey. Lepas dia kilang-kilang hasil kedua mungkin tak konsisten spesifikasi. Dan diorang juga tak buat mungkin dari segi penyimpanan. Dia tak buat kajian. Sama, kalau vaksin ni sangat sensitif, simpan di tempat yang salah boleh menyebabkan tak tulen. Maknanya berlaku proses-proses kimia yang menyebabkan bukan ubat jadi racun pula. Itu memberikan kepada pengguna. Okey. Pastinya sangat sensitif dan juga sebab itu kajian yang sangat teliti perlu dilakukan. Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami berkongsi informasi berkaitan dengan penjualan vaksin dalam talian ni. Saya tambah sedikit yang penting. Boleh tak? Jadi kalau ada apa-apa yang rakyat Malaysia ada informasi mengenai vaksin tiruan ni, mohon untuk maklumkan Kementerian Kesihatan melalui Taman Sesawang sistem pengurusan aduan agensi awam SISPA, portal moh.spab.gov.my atau pergi mana sahaja cawangan pengurusan farmasi yang berdekatan di setiap negeri ada cawangan ini, ataupun telefon 03-784-13200 agar sewajarnya dapat diambil. Maaf sebab ini sangat penting. Betul. Okey, akan kami kongsikan nanti juga kemudian bersama dengan di media sosial kami. Terima kasih sekali doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Dr. Azizah Abdul Ghani, Ketua Penolong Pengarah Kanan UF54, Ketua Seksyen Biologik, Wakil dari Pusat Penilaian Produk dan Kosmetik, Bahagian Regulatory Farmasi Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itu saya kira satu informasi yang sangat penting kepada kita dalam mendepani satu lagi cabaran yang sangat hebat dalam COVID-19 ini. Kita nak berteriak seketika kerana selepas ini akan kita berikan penerangan lebih lanjut berkaitan dengan bantuan permai yang baru saja diumumkan. Jangan ke mana-mana bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kita akan berbincang berkenaan dengan pakej bantuan permai yang pastinya kita ketahui terdiri daripada 22 inisiatif dengan 3 matlamat utama. Dan kita akan bersama dengan tetamu saya menerusi panggilan video Encik Johan Mahmud Merican, Pengarah Belanjawan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia untuk mengulas lanjut berkenaan dengan bantuan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofia. Sihat ya, Encik Johan? Oh, sihat. Baik, Encik Johan, terima kasih meluangkan masa. Mungkin kita sedikit sebanyak nak memberikan gambaran penuh lah bagi penonton dan juga rakyat Malaysia berkenaan dengan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia lebih dikenali sebagai permai. Bagaimana ini boleh membantu lagi kelangsungan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia, Encik Johan? Okay, terima kasihlah pihak MHI untuk mengundang saya pada pagi ini. Dengan peningkatan kes COVID secara mendadak demi keselamatan dan kesihatan rakyat, kerajaan memangnya tiada pilihan daripada mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan dan Darurat. Namun dengan pelaksanaan PKP, pergerakan dan aktiviti harian terkawal dan banyak aktiviti ekonomi tak dapat beroperasi. So dengan itu terjejaslah mata pencarian ramai, terutamanya mungkin perniagaan kecil. Dan dengan itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ataupun dinamakan Permai. Permai melibatkan penambahbaikan beberapa langkah sedia ada seperti mengawalkan bayaran bantuan kebajikan dan juga beberapa langkah bantuan baru. Antara objektif Permai yang utamanya ialah untuk memastikan kita memerangi wabak COVID, memastikan bahawa terdapat sumber mencukupi untuk keberkesanan sistem kesihatan awam serta untuk menggerakkan program vaksin yang akan dilaksanakan tahun ini. Keduanya lebih kepada memelihara kebajikan rakyat, terutamanya golongan yang terjejas, yang miskin dan sebagainya. Dan objektif ketiganya lebih kepada menyokong kelangsungan perniagaan, terutamanya perniagaan-perniagaan PKS kecil yang mungkin tidak dapat beroperasi pada masa ini. Baik. Encik Johan, adakah ini boleh dikira sebagai pakej stimulus baru dan kita difahamkan begitu banyak bantuan telah pun disalurkan bagi setiap
rangkuman mereka yang memerlukan bantuan ekonomi ini, termasuklah mereka yang bekerja sebagai individu, syarikat dan sebagainya. Adakah ini antara yang boleh dikira sebagai pakej stimulus yang boleh membantu lagi meningkatkan kadar mereka meneruskan kelangsungan ekonomi mereka? Terima kasih, Sofia. Bagi kami, Permai bukan satu pakej stimulus baru. Biasanya bila kita katakan stimulus itu lebih mendorong kepada pakej dengan perbelanjaan untuk mendorong aktiviti ekonomi. Sebenarnya tahun lepas kerajaan sudah mengumumkan beberapa pakej rangsangan ekonomi, Prihatin, Penjana, PKS Plus, Kita Prihatin yang masih giat dilaksanakan. Sebenarnya daripada nilai lebih 300 bilion pakej-pakej tersebut, terdapat masih lagi 100 bilion lagi untuk dilaksanakan tahun ini. Di samping itu, belanjawan 2021 pun dengan peruntukan yang terbesar dalam sejarah yang ringgit Malaysia 322.5 bilion tu baru saja mula dilaksanakan dengan pelbagai projek pembangunan, infrastruktur pengangkutan dan sebagainya. So yang tu pun masih giat untuk dilaksanakan tahun ini. So pakej Permai ini lebih tertumpu fokus kepada perbelanjaan yang membantu mereka yang terjejas dengan pelaksanaan PKP yang baru-baru ini. Ia melibatkan perbelanjaan sebanyak 15 bilion daripada kerajaan dan seperti mana yang Sofia sebut, dia membantu golongan-golongan yang pelbagai. Sebagai contoh, bagi golongan miskin, kadar baru bantuan kebajikan akan bermula bulan ini, Januari, dan juga akan dilaksanakan bantuan bakul makanan. Bagi golongan B40 pula, bayaran bantuan Prihatin Nasional dia dah dibuat mulai minggu ini juga, dan bantuan Prihatin Rakyat yang bernilai 2 bilion, bayaran tersebut akan diawalkan ke bulan depan pada bulan Februari. Sebenarnya untuk penonton yang mungkin layak untuk bantuan Prihatin Rakyat digalakkan untuk mendaftar. Minggu ini juga telah dibuka untuk pendaftaran, boleh pergi ke bpr.hasil.gov.my untuk mendaftar. Bagi golongan pekerja pula dan PKS, program subsidi upah juga telah dilanjutkan. Bagi PKS kecil seperti Makcik Kia, grant khas Prihatin 1,000 akan dibayar. Dan sektor tertentu seperti pelancongan dan juga pengusaha bas terdapat bantuan-bantuan khusus seperti pengurangan bil elektrik dan bantuan sewa beli. Baik, Encik Johan, kita melihat kita telah pun hampir memasuki 2 minggu ataupun 10 hari melalui PKP ini. Adakah pakej Permai ini diwujudkan khususnya untuk kita melalui hari-hari Perintah Kawalan Pergerakan ini yang setakat ini sehingga ke 4 Februari, adakah ini diwujudkan khas untuk tempoh masa ini ataupun mempunyai perancangan yang seterusnya, Encik Johan? Seperti mana yang Sofia sebut, pakej Permai diperkenalkan khusus untuk pengumuman PKP yang sedang dilaksanakan. Seperti mana yang saya jelaskan, dengan peningkatan kes COVID yang mendadak, kerajaan perlu melaksanakan PKP. Dengan itu, pihak kerajaan telah memerlukan untuk menjajarkan keutamaan, pastikan fokus diberikan lebih kepada memerangi isu kesihatan COVID-19 dengan sumber tambahan, membantu rakyat yang mungkin terjejas mata pencariannya dalam tempoh PKP, dan juga dari segi syarikat dan perniagaan yang tidak dapat beroperasi secara biasa. Baik, Encik Johan, pasti ramai yang tertanya kan dengan bantuan yang begitu pelbagai diberikan kerajaan, Permai dan kini melalui PKP. Adakah kita perlu risau berkenaan defisit fiskal ataupun hutang negara, ataupun barangkali kemerosotan sedikit sebanyak pertumbuhan ekonomi negara kita berdasarkan apa yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan untuk rakyat? Encik Johan. Saya rasa komitmen kerajaan adalah yang perlu diutamakan selalunya ialah rakyat, dan dengan itu saya rasa komitmen kerajaan ialah supaya tidak berkompromi dalam memastikan kita dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan kepentingan rakyat dan perniagaan, terutamanya PKS, sentiasa terbela. Mungkin dengan keadaan semasa dia memberi tekanan kepada kedudukan fiskal kerajaan, tapi mandangkan ini masih awal tahun, kerajaan akan membuat penjajaran semula berdasarkan keutamaan dan berbelanja dahululah mengikut jumlah yang telah pun diluluskan oleh Parlimen untuk belanjawan 2021. Tetapi isu ekonomi sebenarnya setiap kali dilaksanakan PKP,
dan dengan aktiviti harian terkawal, sememangnya akan ada impak kepada pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang mungkin kita lebih bimbang bagi pihak kerajaan ialah bagaimana ia mungkin akan menjejaskan pekerjaan dan juga pendapatan rakyat lah, dan itulah satu perkara yang selalu terpaksa diimbangi lah, isu balancing lives and livelihoods lah, dari segi mengimbangkan dengan isu nyawa dan juga dari segi keperluan harian rakyat lah. Dan dengan itu saya rasa mungkin yang sangat penting untuk penonton, saya rasa kita semua sebagai rakyat Malaysia perlu bersama-sama cuba mengamalkan SOP penjarakan sosial dan sebagainya supaya kita dapat mendaftarkan lekuk kes COVID, dan jika dapat didaftarkan bilangan kes, ekonomi pula dapat dibuka semula supaya kehidupan seharian dari segi aktiviti ekonomi dapat bermula balik secara lancar. InsyaAllah kita doakan segala yang terbaik untuk kita semua ya. Check and balance itu pasti perlu ada untuk kita menstabilkan keadaan kita supaya future atau masa depan kita boleh diperkukuhkan lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Johan kerana meluangkan masa memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan juga gambaran penuh berkenaan Permai. Terima kasih Encik Johan. Terima kasih Sofia. Terima kasih. Itu tadi Encik Johan Mahmud Merican, Pengarah Belanjawan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian menarik hanya di Malaysia hari ini. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Okey, baik. Kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Saya kembali lagi bersama dengan anda, bersama dengan Hanif untuk hari ini. Baik, kita tahu bahawa sekarang ini PKP, Hanif, kan? Ramai di antara kita yang work from home, tapi yang mana mungkin tak ada kerja tu, kadang mereka ni memikirkan apa yang nak buat ni, nak mengisi masa lapang ni. Betul. Dan pastinya kreativiti ni, okey, kita ingat kembali pada PKP yang pertama kan. Pelbagai kreativiti diluahkan. Dan sekarang ni tidak ketinggalan ada satu kreativiti berkaitan dengan projek tadahan air, dan sekarang ni kita ingin bersama dengan salah seorang yang kreatif ni, Encik Muhammad Iqbal Muhammad Samsudin, mereka projek ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang dilakukan. Satu inisiatif sebenarnya untuk membuat sendiri projek tadahan air ini. Assalamualaikum Encik Iqbal. Boleh dengar kami tak? Oh, kami pula tak boleh nak dengar suara Encik Iqbal ni. Nanti kita betulkan. Tapi sekarang ini berada di mana, Iqbal? Okey, kita mungkin mengalami sedikit masalah teknikal. Mic-nya dah di-on tak? Tak. Mic Encik Iqbal tu macam mana? Sebab tadi kita test okey kan? Okey, sekarang dengar. Cantik. Okey, alright. Ada di mana tu?
Okey, sekarang saya berada di Bandar Baru Bangi di Selangor. Okey. Baik, mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan projek tadahan air ni, sebab ini satu yang sangat menarik. Saya percaya mendapat perkongsian yang sangat banyak di Facebook ketika dikongsikan. Apa sebenarnya yang berlaku yang Cik Iqbal lakukan ni? Okey, actually ni sebagai inisiatif eco-friendly lah untuk kediaman rumah family saya ni, rumah mak ayah saya ni, sebab sejak 2019 memang kami telah pasang solar panel. So dari itu ada eco-friendly lah boleh dikatakan rumah ni. So dari situ sejak PKP dilaksanakan, saya macam memang bekerja dari rumah. So banyak masa jugalah yang terluang. So kebetulan rumah ni ada tengah buat renovation palung air di sekitar keliling rumah. So instead of air yang tu mengalir ke parit, saya terfikir why not kita kumpul air tu untuk kegunaan yang selain daripada makan dan minum. Sebab saya fikir, saya ada baca lah, actually almost 40% lah daripada air yang isi rumah yang digunakan setiap bulan adalah digunakan untuk boleh digantikan dengan air hujan, seperti dobi, basuh kereta, untuk garden dan macam-macam lagi lah yang bukan tak perlu bekalan air yang terawat. So jadi masa tengah baiki palung air tu, saya bagi tahu kontraktor tu macam untuk divertkan air tu kepada projek saya ni, which is yang boleh nampak dalam skrin tu, yang ataupun di belakang saya ni, tangki tu. So dari situ saya sourcekan tangki, saya dapatkan supply tangki tu dan juga pump, palung diversion untuk filtration. So dan saya cuba buat tu lah dalam masa seminggu lah siap. Baru siap minggu lepas sebenarnya. Dahsyat lah, bukan biasa-biasa ni. Bukan biasa-biasa dalam masa seminggu boleh jadi macam ni. Tapi kalau kita ni orang biasa ni, saya rasa tak sampai seminggu, bukan tak sampai seminggu, lebih seminggu kan. Saya tak jadi langsung. Iqbal mungkin boleh tunjukkan bersama kami dengan phone ke sekarang ni? Boleh. Sebab kita nak tengok secara lengkap. Mungkin awak sendiri boleh terangkan berkenaan dengan apa mekanisme yang dipakai, apa barangan-barangan yang digunakan. Okey. Sebab kalau ada yang berminat mungkin boleh mendapatkan contoh kan. Okey, dari sini macam kalau daripada atap saja, air akan mengalir turun bawah sini dan dia akan turun ke sini. Ini adalah dia punya diverter untuk masuk ke tangki. Tapi selalunya bila first air hujan turun, dia akan kotor tau, sebab di atas atap tu ada macam kotoran, debu, kadang-kadang ada tai burung semua. So actually dia akan air bila first stage hujan tu, air tu akan turun ke sini dulu, dia akan collect ke sini dulu. So any form of sedimen, kotoran akan berkumpul dan air akan penuh. Bila dah penuh, dia dah flush atap tu, baru disalurkan kepada the second stage untuk filtration. Ini pun saya pun buat DIY jugalah. Ini pun dalam ni ada filter dalam ni. So dalam ni macam aquarium punya filter lah. So bila dia dah filter, dia akan tapiskan lagi semua kotoran yang lebihan daripada atap, baru dimasuk dalam tangki ni. So tangki ni actually ada dua tangki. Satu tangki ni 1,000 liter. So saya ada 2,000 liter kat sini. So water level tu dia akan naik sama paras. So bila dah penuh ataupun tak kisahlah penuh atau tidak, dia akan ini pump ni 200 watt. Dia akan sedut air daripada sini. And then kat sini ada lagi satu stage filtration. And then kat sini dia akan distribute. Satu ni actually akan pergi ke mesin basuh di rumah. So Adobe memang akan pakai air hujan ni. Dan satu lagi ni akan pergi ke pilih air untuk basuh kereta, untuk siram pokok bunga semualah. Siram pokok bunga. Dan macam itulah. So tu tadi nampak ayahnya siram pokok bunga kan? Menggunakan tangki itulah ya. Itu yang footage yang tu memang pakai air hujan lah. Air hujan. Baik Cik Iqbal, rasanya macam selamatlah air ini digunakan sebab dah melalui pelbagai proses tapisan dan sebagainya. Nak tahu juga kan dari segi kosnya tu agak tinggi tak kan? Kalau misalnya kata kos tu rendah apa semua, mungkin kita boleh buat sendiri kat rumah. Bagaimana dari segi operasi kos tu? Actually dari segi kos tu saya kira-kira lah, sebab tangki yang saya pakai pun itu adalah tangki second hand. Itu adalah dia orang panggil IBC tank. IBC tank ni dia orang guna untuk transport chemical. So sebelum kita beli tu kita tanyalah chemical apa dia sebelum digunakan. So kalau selamat
kita cuci dengan bersih. So benda tu memang boleh dapat banyak lah di online orang jual second hand. And then dari segi piping, pump semua tu saya kira-kira dalam kos material saya tak sampai 1,800 lah macam tu. Ini termasuk tangki? Tak termasuk tangki? Termasuk semua. Semualah ya. Okey, dahsyatnya. Apa latar belakang Iqbal sebelum ni? Saya actually memang bekerja sebagai engineer. Memang engineer perpaipan lah, perpaipan dalam oil and gas. So memang ada skill jugalah dalam apa benda-benda hands on dan ini technical. memang bidangnya lah boleh dikatakan. Dan awak menjadikan saya rasa projek saya masa sekolah dulu yang litar pintas tu kan. Projek lampu tu. Okey. Dulu saya rasa dah hebat dah projek tu. Bila tengok yang dia buat, dia tunjuk tadi ni. Dan difahamkan juga ini sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi isu air yang kerap melanda kebelakangan ini sebelumnya. Ya, betul. Especially di Selangor kan. So last year pun ada jugalah gangguan bekalan air. So ini akan dapat membantulah kalau kita menghadapi krisis air kan. Okay. Baik Cik Iqbal, saya percaya bahawa ramai di antara penonton Malaysia hari ini dok berkira ni. Cik Iqbal ada tak buat nak buat servis buat kat rumah penonton Malaysia hari ini? Bagaimana? So far tak ada plan lagi lah sebab sekarang pun saya pun sibuk bekerja kan. Tapi saya ada bincang jugalah dengan kawan saya yang ada skill, ada contracting company kan. Dia kata ni ada yang bagus yang boleh dikomersialkan lah. So mungkin tu opportunity untuk masa depan lah. Bagaimana sambutan perkongsian ataupun komen-komen daripada orang ramai selepas melihat perkongsian yang Iqbal lakukan? Actually itulah saya pun agak terkejut jugalah dalam grup Facebook yang saya share projek ni. Memang ramai yang tiba-tiba macam like dan share dan dari situlah dapat komen-komen yang actually positif lah dan ramai juga berminat sama ada kalau saya nak apa diupahkan untuk buat ni. Tapi saya sekadar kongsikan idea lah, siapa nak buat tu boleh teruskan lah. Okey, nanti kami singgah kalau nak tumpah mandi ke apa nanti. Kalau rumah kami tak ada air, confirm datang rumah Cik Iqbal nanti. Okey, baik Cik Iqbal, terima kasih di atas masa diberikan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia seorang yang kreatif, inovatif dan juga inventif bagi saya. Sebab apa? Mengguna pakailah kepakaran yang beliau ada sebagai salah seorang daripada engineer kan. Jadi mereka mengguna pakai. Tapi ada ramai di antara kita juga yang mana ada projek perumahan yang baru. Sekarang ni perumahan baru pun ada juga tangki macam tu. Sebagai sistem pengumpulan dan juga penggunaan air hujan ataupun SPH. Jadi mereka boleh gunakan tangki tersebut untuk macam Cik Iqbal tadilah. Siram pokok bunga ke, nak mandi dan sebagainya. Mungkin anda juga boleh mengambil kesempatan ini untuk explore lah tentang apa daya inovatif yang boleh anda lakukan. Okey, kita nak berhenti seketika kerana selepas ni kita ingin bawakan kepada anda satu lagi daya kreatif yang dilakukan oleh seorang anak ni terhadap harta milik bapanya dan mendapat satu sambutan yang sangat menggalakkan. Karya doodle di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini menarik Fad. Seorang anak kecil yang suka melukis, dia suka doodle tapi digunakan kereta ayahnya sendiri untuk didoodlekan. Betul, ianya secara tak sengaja lah. Sebenarnya ayahnya mengalami kemalangan kecil kan. Jadi ayahnya macam duk fikir sama ada nak perbaiki ataupun tidak. Jadi disebabkan kreativiti anaknya itu, namanya Sofia juga. Namanya Sofia juga. Kan? Ainur Sofia. Kan? Jadi Sofia tu melangkahkan doodle dekat tempat yang terlanggar tu. Jadi nampak cantik pula kan. Dalam masa 45 minit sahaja kita nak mengetahui apakah proses-proses dia dan bagaimana perasaan ayahnya sendiri. Kita bersama dengan Encik Farid Ashraf Yusof dan juga Ainur Sofia Ahmad Farid melalui menerusi talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Alah comelnya Ainur Sofia. Difahamkan Sofia ni sebenarnya menjadi kreatif disebabkan mewarisi bakat Encik Farid sendiri, betul ke? Ya. Cik Farid? Ya. Mungkin. Macam mana? Cik Farid dulu merupakan salah seorang pelukis ke atau bagaimana? Ya, saya lukis. Sebagai part time saya lah.
Okey, jadi bila awal-awalnya bila Sofia melukis doodle kat kereta tu, memang Cik Farid dah tahu ke ataupun terkejut keluar rumah tiba-tiba dah lain dah rupa kereta tu? Oh, tak juga. Sebenarnya saya tengok kereta tu dah lama. Dia dah hitam cat dia, dah teruk cat dia. Lepas tu saya terfikir, saya perlu cat baru lukis tu. Jadi masa nak lukis tu, saya ajak Sofia. Memang selalu kami ajak dia pun. Okey. Kalau babak lukis ni memang Sofia ikut lah. Adakah Sofia ni diberikan mungkin nak buat doodle ni kan, diberikan macam contoh pengajaran khusus untuk nak buat doodle ni, ataupun dari kecil lagi memang Sofia ni dah pandai sendiri dah atau bagaimana? Saya tak pernah ada formal ajar Sofia ni. Biasa asal dia memang suka mengonting. Dia masih kecil tu dinding, whiteboard semua dia gonting. Wah. Lepas tu saya start bagi sketch, start potong kepala lukisan. Jadi bila dia lukis dekat buku-buku tu, saya nampak stroke dia cantik lah. Makin cantik. Nak cakap bila nak cakap dengan Sofia boleh tak? Nak dengar suara Sofia? Boleh. Sofia lukis, memang suka lukis ke? Memang nak jadi pelukis ke dah besar nanti? Sofia, bila perkara ini telah pun menjadi viral ataupun tular, ramai tak kawan-kawan Sofia yang suruh lukis gambar mereka ke apa ke? Ada tak Sofia? Okey, jadi difahamkan Sofia pun ada melukis doodle MHI kan? Nak tengok boleh? Boleh tunjuk tak dekat uncle dengan aunty kat sini? Nampak tak? Alah. Ni ambil masa berapa lama Sofia nak buat doodle MHI ni? Berapa lama? Tak berdengar sangatlah. Tapi sehari. Cantiklah. Terima kasih Sofia. Okey. Jadi bagaimana apabila Cik Farid melihat perkembangan Sofia ni, dan saya percaya beliau ni mempunyai idea yang kreatif kan untuk menghasilkan doodle dan juga lakaran-lakaran gambar dan sebagainya. Bagaimana perancangan masa hadapan Sofia bagi pandangan Cik Farid? Adakah Cik Farid mengesyorkan untuk Sofia ni belajar lebih lagi pendekatan lukisan ini atau bagaimana? Saya terpulang pada dia. Kalau dia nak ke seni, teruskan ke seni. Kalau kata dia nak ke kajian lain, mungkin seni sebagai hobi, tak ada masalah juga lah. Tapi apa-apa pun, semua atas dia lah. Saya support dia dari belakang. InsyaAllah. Okey. Cik Farid, anak ada dua kan? Seorang lagi anak sulung, anak lelaki. Dia pun suka melukis ke? Dia pun jenis yang memang suka doodle-doodle ke macam mana Cik Farid? Sama je. Dua-dua tu mungkin. Sama je? Yang Sofia ni dia lebih rajin melukis. Yang abang dia tu lebih pada bola lah. Dia banyak melukis lah. Yelah, bergantung pada minat masing-masing juga kan. Cik Farid, selepas perkara ini tular dekat media sosial, ya macam tadi Sofia kata ada permintaan daripada rakan-rakan kan, suruh buat doodle dan sebagainya. Cik Farid pula bagaimana? Adakah ramai yang datang untuk nak buat dekat kereta mereka pula? Suruh Sofia ni buat doodle, lakaran doodle dekat kereta mereka pula? Ada? Ada. Tapi pasal PKP kan. Jadi tak ada rencana dia. Itu payah lah. Cik Farid, saya nak tahulah berapa lama masa diperlukan Sofia nak buat doodle lakaran di kereta itu daripada depan sampai ke belakang tu? Yang belakang tu dalam setengah jam. Yang depan tu 45 minit. Oh, cepatlah juga kan sebenarnya. Dia idea je. Kalau idea banyak, lukis macam-macam. Okay. Bagi penghasilan idea pula bagaimana? Sebab doodle ni kalau saya lihat dari mata kasar saya ni mempunyai pelbagai lakaran kan Sofia kan? Jadi doodle ni bagaimana dia punya identitinya untuk kita nak buat lakaran doodle ni dekat kereta ke atau mana-mana? Macam mana idea tu timbul? Dia sebenarnya macam kalau doodle pada saya lah. Bila ada tema, kita boleh beri apa-apa gambar yang ikut tema tu. Macam kalau kata kita suka kucing, macam Sofia ada suka kucing. Jadi
apa saja yang berkaitan kucing dia akan repost. Lepas tu dia akan tambah-tambah dengan kata-kata dia lah. Okey, Cik Farid, kita fahamkan sekarang ni macam nak tanya sedikit sebanyak pasal pembelajaran lah. Sekarang ni masuk sekolah belajar secara online kan, atas talian sebagainya. Jadi bagi Sofia ni macam mana? Okey tak? Dia dah terbiasa ke belajar secara online ke macam mana? Nak tanya sikit lah. Masalah juga pada kita orang ni. Pasal saya dengan Wan kerja. Jadi Sofia dengan abang dia ni, kami tak bagi je. Jadi dia tak ada. Tunggu kami balik kerja, baru dia akan ada kelas dia. Baik. So dia pun agak terganggu jugalah. Tapi boleh catch up lagi. Masih boleh catch up lah walaupun tak biasa dengan gadget kan. Jadi betul dia kan. Tahun 2021 ni memang anak-anak kecil kita ni memang kena biasakan sedikit sebanyak lah dengan peranti sebagainya. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Farid dan juga adik Sofia. Meluangkan masa hari ni, cantik betul doodle kan. Senyum sikit Sofia. Cuba senyum sikit Sofia. Nak tengok, angkat tengok. Itu dah maksimum dah senyum dia tu. Okey, baik. Terima kasih Adik Sofia dan juga Cik Farid. Baik, itu dia. Saya rasa sangat bertuah sebenarnya kan, mempunyai kepakaran, kreativiti daripada awal, daripada kecil lagi kan. Dan saya percaya bahawa nanti dah besar senanglah kan. Mungkin boleh jadi sebagai salah satu cabang sumber pendapatan untuk adik Sofia tu nanti. Dan kita sebagai ibu dan ayah ni kan, kita perlu menyokong dan melihat bagaimana anak kita ni kalau sedikit berbeza pun tak apa. Mungkin ini antara keistimewaan mereka yang boleh diraikan satu hari nanti. Baik, kita akan berehat seketika sekembalinya. Satu pengisian dan penceritaan yang sangat menarik hanya di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan pastinya kita semakin memberi penghujung di siaran pada pagi ini. Sebelum kita ingin bersama dengan anda untuk memberikan dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkongsian, kita ingin memberitahu berkenaan dengan satu perkembangan semasa berkaitan dengan pendirian Malaysia di dalam mengawal penggunaan nuclear weapon ataupun senjata nuklear. Dan Malaysia telah pun mengalu-alukan penguatkuasaan treaty mengenai pengharaman senjata nuklear yang telah pun ditandatangani sebenarnya pada tahun 2017, tetapi perkembangannya pada tahun yang lalu 2020, 24 Oktober yang lalu, dan ini adalah merupakan satu surat edaran antarabangsa pertama yang sah mengharamkan senjata nuklear secara komprehensif dan berkuat kuasa selepas memperolehi pengkratifikasian yang ke-50, iaitu ada 50 negara sekurang-kurangnya telah menandatangani treaty ini dan telah pun disahkan bermula pada hari ini. Betul, sekurang-kurangnya 50 dan Malaysia menggalakkan lebih banyak lagi negara-negara lain untuk mempercepatkan proses ini untuk menerima mereka dalam treaty berkenaan ini. So tentu satu pergerakan yang sangat bagus dan besar untuk menghalang mungkin sedikit sebanyak keganasan yang tidak diperlukan di dunia ini. Betul, dan Malaysia komited untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan kewajipannya terhadap TPNW ini dan akan bekerjasama erat dengan negara-negara lain bagi memastikan momentum global terus kekal kuat terhadap pelucutan senjata nuklear ini. TPNW adalah Treaty on Prohibition of Nuclear Weapon dan kita menjadi salah satu negara yang mainkan peranan pentinglah dalam pengharaman penggunaan senjata nuklear ini. Okey, itu sedikit perkembangan berkaitan dengan kerjasama Malaysia bersama dengan negara-negara lain dalam memastikan keharmonian sejagat. Okey, kita ada perkongsian seterusnya? Ya, perkongsian seterusnya saya percaya ramai di antara kita yang merindui kelunakan suara Roy. Roy yang terkenal dengan lagunya Kau Ran Aku, ataupun ramai di antara kita yang mengenali beliau ni yang menyanyikan lagu patriotik. Bukan senang untuk kita menyanyikan lagu patriotik ini dan beliau sebenarnya, kalau anda tak tahu, saya nak beritahu, Roy ini merupakan salah seorang daripada penyanyi Left-Handed. Suatu ketika dahulu sebelum Nash menjadi penyanyi utama kepada Left-Handed. Ianya sekitar tahun 89, Roy ini bertukar menjadi penyanyi solo dan muncul popular pada tahun 93 dengan lagunya Kau Ran Aku tu. Kita meninjau kehidupan Roy bagaimana sebenarnya kita melalui PKP, adakah terjejas bagaimana beliau meneruskan perjuangannya. Jom kita saksikan segmen ini bersama Roy Ratnaku. Jom. Abang tolak tepi ke tepi, rasa malu ke apa, tolak ke tepi, orang nak kata apa ke. Ada orang kata Roy artis basking menjatuhkan maruah artis. Ada pun cakap macam tu. Perintah kawalan pergerakan kini kembali bermula. Bagi penggerak majlis, inilah yang dirasai mereka. Suram, sepi
kosong dan tiada berpenghuni. Dan itu juga mungkin ibaratnya jiwa seorang seniman yang biasa menghibur tetamu, sama ada golongan bawahan ataupun kerabat diraja maupun pemimpin-pemimpin negara. Itulah yang pernah berlaku kepada penyanyi Roy yang biasa berada di istana, di tempat-tempat yang prestij, tapi kali ini terpaksa berjuang di jalanan. Dan bila mana perintah kolam berat akan berlaku, terpaksa juga dilupakan aktiviti bersama dengan pihak universiti dan juga pihak di kompleks Qiblah disebabkan perlu menjaga arahan dan penjarakan fizikal. Akibatnya, hanya terpaksa membuat kerja lain yang mungkin tidak kena dengan jiwa tetapi atas nama untuk survive dalam kehidupan yang penuh mencabar ini. Dan lebih malang lagi bila mana suara ini yang pernah melakukan irama patriotik untuk mengajak kepada cinta negara bagaikan dilupakan. Ilmu-ilmu yang pernah disebarkan bagaikan hilang begitu saja. Adakah Roy merasa kecewa dan apa pandangannya kepada generasi muda dalam membina kehidupan? Kerana baginya, hidup tak selalu indah, perlu ada persiapan. Sebuah fikrah dan perkongsian perspektif kehidupan bersama dengan penyanyi Roy yang amat saya hormat. Abang masih lagi basking dekat Air Mall tu. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad lah. Daripada 11 pagi sampai pukul 10 malam. So abang basking tu kira dalam 8 jam. Kalau 11 pagi sampai 10 malam tu 10 jam, 2 jam rest, lepas tu 8 jam basking. Kuat memenatkan jugalah, tetapi jalan jugalah. Tapi sekarang dah PKP ni kita ada terbantuk sikitlah. Jadi kita kena cari cara jalan lain macam mana nak teruskan. Yang sebelum-sebelum ni ada jugalah untuk majlis-majlis kahwin, yang small function, function kecil-kecil. Orang boleh survive jugalah. Dengan bayaran pun tak banyak, so janji boleh survive. So sekarang nak mengajar pun dekat universiti pun dah tak boleh. Adalah sikit-sikit projek gitu, guru nak combine daripada kerajaan negara China dengan local universiti kat sini. So untuk bahagian untuk muzik sana abang ditugaskan mengajar vokal, nyanyian dan juga vocal ensembles. Dan juga abang kena buat buku, tulis buku. Abang berkhidmat kat sana dalam 4 tahun gitu. Abang ada buka dengan keluarga abang, isteri abang, restoran di Banting, Selangor. Nama restoran tu Linda Easy Kitchen. Juadah yang dijual lebih kepada juadah Johor. Disebabkan arus pemodenan dan persaingan cukup hebat, terpaksa berada di jalanan demi sebuah survival kehidupan. Jadi, apakah perasaan Abang Roy bila mana diuji sebegitu dan apakah menerimanya sebagai takdir yang perlu kita teruskan ataupun berserah saja ataupun macam mana menutup mulut yang jahat ataupun pandangan yang sinis demi sebuah kehidupan dan survival itu? Jujur ni lah abang cakap untuk keluarga abang lah. Abang suka menyanyi. Abang tak kira kat mana, apa lagu abang nyanyi je. As long abang suka lagu tu, macam lagu Hindustan. Ada orang kadang tak suka, tapi abang suka. Ada lagu dandut, orang kata, geli yang dandut, gini-gini. Tapi abang suka, sebab abang bagi abang, bila pencinta seni tu, nyanyian, muzik ke apa ke, kita menghargai, orang kata, the beautiness, cantiknya seni tu. Jadi dalam setiap seni tu ada kecantikan dia. Jadi bila ada cantik itu kita nampak, jadi kita jatuh cinta dekat seni tu. Jadi mungkin orang yang tak faham tentang seni, dia tak faham. Tapi kita orang seni, kita rasa itu kepuasan. Jadi bila kita nyanyi, macam abang dapat nyanyi, dapat berbasking kan, nyanyi pada orang. Abang cakap tadi, abang is contribution, sumbang kepada orang. So abang nak share dengan orang ramai. Bila share orang ramai, bila abang puas hati, bila orang suka dengar, lepas tu dia bagi duit. Pasal kita tak minta pun duit, tapi dia bagi duit. So itu cara lain pula orang appreciate. Yang itu sincere, orang suka pada kita. Dia separuh orang boleh korbankan prinsip. Kalau orang tu misal kata, kalau abang ada buat bisnes lah, side business, abang ada income, abang ada yang lain, dah boleh tampung hidup abang dan keluarga abang. Mungkin abang akan bertahan, kan? Abang bertahan, mungkin abang kata tak apalah, okey, aku kena ada prestige kat situ, kan? My dignity, maruah sebagai artis yang tu kat situ mesti kena jaga. Tetapi kalau dah itu pun tak ada, apa pun tak ada, abang kena nak survive tu, melanggar je. Janji benda tu halal dan mulia.
Walau orang kata nyanyi tepi jalan tak ada kelas. Ada orang cakap macam itu pun kata nyanyi tepi jalan tak ada kelas, nyanyi naik club ada kelas gitu. Saya kata itu bukan kelas tak kelas. Keadaan sekarang bukan fikir kelas tak kelas. Sekarang can you survive or not? You boleh hidup ke tak? Jadi apa yang you are best at your field. You punya bidang apa? Muzik, nyanyian. Buat dalam bidang tu. Itu pulang pada masing-masing. Keadaan tu dah berubah kan. Malaysia kita sudah berjaya, aman makmur bahagia, Malaysia abadi selamanya, berjaya dan berjaya. Dan Roy juga antara nama yang sering dipilih untuk nyanyikan lagu patriotik. Lagu-lagunya banyak membangkitkan semangat cinta negara untuk mencintai warisan ya, sebab dia berkelebihan lagu patriotik dengan suara rentak yang marching yang cukup hebat, rentak lagu tradisional yang cukup memikat, jadi membawa kepada orang ramai generasi untuk menghayati tiap baris kata dalam lagu berkenaan. Tapi bila mana berlaku perubahan pada rentak muzik, berlaku perubahan, jadi seakan tenggelam, orang bagaikan tidak menghargai, sedangkan pernah juga berjasa sebagai individu yang membawa semangat patriotik. Jadi apa komen Roy tentang isu ini? Macam abang cakap tadi lah kan, bila abang suka satu benda tu, abang akan buat cari dia punya naluri dalam tu, nak nyanyi lagu patriotik kita kena faham itu lagu yang semangat. So dalam nyanyian tu ada karakter dia, ada perwatakan dia. So abang nyanyikan ikut perwatakan genre tu. Bila genre tu dia kata kena kau semangat, abang nyanyikan semangat. Dan abang tak malu-malu. Sebab abang appreciate, menghargai setiap muzik tu. Nak kena jadi producer, abang pernah jadi producer di bawah EMI dengan program international pun dia. Nak jadi judge international pun abang dah jadi judge untuk menilai penyanyian orang international pun pernah. Nak mewakil negara pun abang dah pergi satu dunia wakil negara. Abang suka orang appreciate je. Abang appreciate, gitu. Appreciate apa benda abang ada. Dah cukup, itu bagi abang dah memadai. Mak katakan menghargai itu terpulang pada orang lah. So far yang abang dapat respons, orang suka abang nyanyi cara tu, sebab dia kata banyak orang kata tak ada orang lain lagi boleh nyanyi macam you Roy kata. Nyanyi ni sebab apa? Ini sebab you nyanyi tu waktu betul untuk lagu patriotism tu. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Pada zaman dahulu, mungkin artis susah untuk promosikan diri sebab hanya ada akhbar, majalah dan TV. Tapi sekarang pelbagai platform media sosial, artis boleh menari, boleh kongsikan apa jua sekalipun untuk promosikan diri. Jadi mungkin ada juga yang hanyut dalam arus populariti, pujian peminat, ramai pengikut. Sedangkan yang penting untuk hari muka ialah tentang kualiti. Jadi itulah cabaran besar kepada anak muda. Apa titipan, pesanan dan pedoman untuk mereka? Kita balik kepada agama lah. Kita tak selama-lamanya muda. Akan jadi tua, lepas tua kita akan mati. So kita akan fikir this process yang akan kita sedar. Kalau kita fikir, kita takkan mati sampai bila-bila, that is wrong. Jadi kita akan menjalani proses tertentu. So kita kena fikir sampai umur ni kita nak buat apa. Sampai umur ni kita nak buat apa. So walaupun kata dah umur ni kita kena relax, tetapi relax pun apa dia punya tujuan utama hidup tu. Kita dalam dunia ni memang tak lari daripada masalah. Jadi bukan nak kata nak mengangkat dirilah pada diri abang. So far yang abang lalui, kalau abang susah, abang buat cara susah. Kalau kita ada senang, kita kena berjaga-jaga. Tapi hakikatnya dalam keadaan sekarang ni asal halal sudahlah. Janji kita dapat cari makan, dapat hidup. Itu dia Abang Roy yang berasal dari kampung saya, Omor kan, mempunyai satu bakat yang luar biasa. Tahu tak Abang Roy ni, apabila beliau menjadi pemuzik jalanan ni, beliau mampu untuk menyanyi sebanyak 50 buah lagu dalam masa satu hari sahaja. Wow. Bayangkan 50 buah lagu tu bukan cara-cara orang boleh nyanyi kan. Dan beliau juga merupakan salah seorang daripada bekas pensyarah ya. Dan kita doakanlah agar Abang Roy dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka dan juga beliau dan juga isteri dan anaknya ya. Kita faham bahawa golongan artis selebriti ni kita kena rangka perjalanan kerjaya kita dari awal sampai ke hujungnya. Bagaimana? Saya tertarik dengan kata-kata Abang Roy tadi tu, asalkan halal. Ya, betul. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk meletakkan ego kita ke bawah, pergi basking dan sebagainya.
Roy. Jadi mungkin ini boleh memberikan sedikit sebanyak inspirasi untuk kita. Janganlah kita terlampau angkuh sangat. Mungkin satu ketika dulu kita mungkin hebat kan. Kita tidak tahu bagaimana kelangsungan kehidupan kita disebabkan PKP ni. Jadi segala apa boleh buat, kita buat saja. Tapi kalau saya pun saya enjoy dengan basking ni kan. Buskers ni kan. Kita lebih rapat dan dekat dengan performer persembahan yang dilakukan itu. Okey, ini satu fakta yang dikongsikan oleh penerbit eksekutif kita semalam, Fat. Peminat Abang Roy kita semalam, ingat tak dalam meeting katakan bahawa bermulanya karier seni Roy ni adalah mendengar daripada koleksi lagu-lagu ayahnya. Dan banyak menghafal lagu-lagu berbahasa Inggeris kerana itu antara koleksi peribadi dan itu antara minatnya lah bermula lah. Memang peminat utama salah Roy satu Ratnaku ini. Genre kegemarannya adalah genre keroncong. Oh ya? Memang orang-orang Johor memang kebanyakannya suka. Awak lah suka. Suka kan. Kalau ini mungkin tak tahulah bagi saya kan, kalau nak tidur elok dengan keroncong sebab alunan muzik keroncong tu kan menenangkan jiwa kita. Cuba nanti. Kita boleh bayangkan kalau Abang Roy yang nyanyikan, tapi kalau awak yang nyanyikan tu saya rasa tak tenang. Tak tidur orang. Baik, kita sudah sayanglah. Okey, kita nak kongsikan. Ini satu drama yang baru yang bakal disiarkan dalam slot Akasia di TV3 yang bermula pada hari ini. Dan drama ini sebenarnya dah pun terkenal sebelum ditayangkan sebab tajuknya itu. Tajuknya yang dibawakan adalah Rahimah Tanpa Rahim. Kandungan hebat Puteri Aisyah, Azli Khairi, Ezati Abdullah, Hafiz Rusdi dan Mustaqim Bahadun. Dan drama ini mengisahkan tentang Rahimah yang menghidapi sindrom MRKH, iaitu kondisi di mana seorang wanita dilahirkan tanpa rahim dan tidak boleh melahirkan anak. MRKH ni adalah sindrom Meyer-Rokitansky-Kusterhauser dan dalam video ini juga dipaparkan salah seorang penghidap dalam kehidupan yang sebenar, iaitu Wani Ardi yang juga antara kenalan kita juga yang salah seorang sebab sindrom ini hanya dihadapi oleh seorang wanita daripada 5,000 orang populasi. Maksudnya memang sangat jarang dijumpai, tapi ianya ada dan ini adalah Wani Ardinya, salah seorang pengasas untuk memberi kesedaran berkaitan dengan sindrom ini, MRKH ini. Dan menariknya saya sempat bertanya khabar kepada Wani Ardi ini. Beliau mengatakan mula-mula beliau hanya menjadi penasihat pada skrip sahaja. Dan kemudian diberikan watak sebagai doktor dalam memberikan penerangan lebih lanjut berkaitan dengan sindrom MRKH ini. Jadi antara drama yang perlu kita berikan perhatian juga dan mungkin boleh memberikan mesej-mesej kehidupan adalah drama ini, Rahimah Tanpa Rahim. Jangan lupa hari ini. Anda boleh saksikan mula hari ini juga. Malam ni? Malam ni juga. 22 Januari setiap hari Isnin sehingga Jumaat jam 7 malam hanya di TV3 slot Akasia. Jadi sangat menariklah. Bukan saja kita nak tengok drama semata-mata, tapi ini satu yang boleh kita pelajari juga antara kondisi-kondisi yang agak luar biasa di kalangan kita. Yang paling penting kalau drama sekarang ni, drama tempatan ni, kita memperjuangkan setiap drama yang kita mainkan ataupun kita buat sekarang ni ada mesej yang disampaikan. Kita tak mau lagi drama-drama Melayu ni jadi orang kaya lah, apalah itulah inilah kan. Jadi kita harapkan mesej itu sampai kepada mereka. Setuju. Okey, kita dah berada di penghujung siaran, tapi minggu depan menarik juga di Malaysia ini pada hari Isnin. Topik yang akan dibawakan adalah berkaitan dengan keletihan melampau ataupun burn out. Dan ini mungkin boleh memberikan juga satu mesej dan pengajaran kepada kita semua berkaitan dengan bebanan kerja yang kita terpaksa hadapi sekarang. Betul. Baik, kita harap agar anda jaga diri, be safe dan kita jumpa anda lagi Isnin depan. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.